dia ada macam flyover, lepas tu ada bukit tau. Dekat kawasan bukit tu, dia cerita ni memang je. Okey baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali semula ke channel Farhan Jamal. Okey baik, pada malam ini FJ sekarang ni berada di hadapan butik FJ lah. Sekarang ni FJ tengah tunggu isteri FJ dia habis kerja, nanti nak bawa dia balik lah. So sekarang ni sementara menunggu beliau habis kerja, jadi dekat sini ada satu kisah ni yang FJ jumpa. Kisah ini di kelab cerita hantu Malaysia. FJ tak pernah baca lagi kisah ni, FJ tengok tajuk je, iaitu tajuk dia tentang Terowong Manora, dan FJ rasa agak menarik untuk FJ ulas akan keadaan Terowong Manora ni. Okey baik, perkongsian ini dikongsikan oleh Miss Panda dalam kelab cerita hantu Malaysia. Tajuk dia ialah Terowong Manora. Ini adalah sebuah kisah lama daripada Cik Panda. Okey, jadi FJ bacakan terlebih dahulu akan kisah tersebut. Hai semua, ada tak sesiapa di sini pernah alami kisah ngeri atau pelik-pelik di Terowong Manora? Terowong yang sinonim kepada sesiapa yang berulang-alik ke utara tanah air. Kisah ini berlaku pada 2017. Masa itu masih sekolah, adik saya pun baru form 1. Saya pula form 3. Jadi sekarang ni dah umur berapa 2017 kejadian ni, kira agak barulah juga. Dalam perjalanan di hari raya kedua menuju ke Pulau Pinang, rumah mak saudara, line internet memanglah teruk atas highway. Ada masa 4G dan ada masa 3G dan selalunya hilang terus. Saya dan adik ni memang kaki game. Bagi anak remaja yang ketagih game, memang sesuatu yang membosankan bila data terbang melayang. Jadi kami berhenti bergabung di aplikasi Mobile Legend. Tak pastian ni lelaki ke perempuan ni, rasa perempuan kot. Mula pandang keluar, sejak masuk ke highway yang jauh meninggalkan rawang, hanya mampu termenung. Kereta bergerak perlahan sebab jalan sesak. Okey, betul. Ramai juga bergerak seiringan di malam raya kedua. Ayah memandu sambil melayan lagu raya. Ibu lama dah terlelap sejak melintasi RNR Jejantas Sungai Buloh. Hampir 3 jam duduk dalam kereta, tiba-tiba dengar ayah bersuara. Kenapa jam teruk ni? Tak bergerak langsung kereta. Ayah dah mula membebel. Mungkin punggung ayah kematu kot masa tu. Kami ni masih mampu berubah kedudukan dengan macam-macam gaya bebas. Kesian ayah. Depan sikit dah Terowong Manora. Ni jam macam balik malam raya pertama je. Alahai, ayah ni tak relax betul lah. Terowong Manora, masa kecil-kecil dulu suka jugalah bila masuk dalam terowong. Terasa macam dah sampai ke dunia lain. Macam naik ke bulan pun ada. Waktu tu saya duduk mengiring menghadap cermin tingkap sebelah kiri sambil memeluk kedua lutut, pandang selekoh dan gaung yang menyeramkan. Adik pula menghadap ke cermin tingkap sebelah kanan. Hey, stop, jangan melintas, adik menjerit. Saya toleh melihat gelagat adik yang bercakap seorang diri. Kakak, berani budak tu bawa adik dia melintas jalan. Punyalah banyak kereta. Saya pun pandang keluar. Apa yang ditunjuk memang pada mulanya saya tak nampak sebab malam. Pesta cahaya lampu brek pun tak mampu menyuluh apa yang adik cakap. Kak, budak tu buat tak nampak je. Haish, geram betul lah. Adik dia kecil lagi kot. Diamlah, biar je lah anak orang nak melintas ke, nak terbang ke, ikut suka dia dah. Saya membebel lah sebab tengah layan lagu Sesuci Lebaran masa itu. Kereta terhenti. Semakin menghampiri terowong, semakin perlahan. Ayah menoleh memandang muka anak-anaknya yang comel dengan muka serius. Risau dah ni. Kenapa ayah, nampak hantu ke? Mulut saya memang tak cover langsung. Masa tu terfikir, ayah ni tersampuk jin ke? Mulut kamu ni kan, boleh duduk diam tak? Kereta bergerak semula, berebut-rebut memasuki perut terowong. Ketika itu kereta kami masih dekat dengan gaung. Adik duduk memalingkan mukanya dari cermin tingkap. Kak, shoot! Tapak tangan adik menutupi wajah sebelah kanan. Malasnya nak layan sebab tak nak hilangkan mood ayah, takut kena bebel. Adik mencuit-cuit lengan saya. Budak ni. Saya palingkan muka ke tingkap cermin. Nampak tak kat atas tu? Adik bisik. Saya menunggak ke atas, serta-merta berderau darah. Rasa kejung muka ini naik bulu tengkuk saya masa itu. Adik pula paut lengan kanan saya, menggigil-gigil. Mau tak gigil. Berapa jengkal je jarak cermin kereta dengan dua pasang kaki pucat yang terawang-awang. Baru kami sedar kami silap cakap di tempat yang tak sepatutnya. Pucat lesi muka saya dengan adik. Tak berani nak bagi tahu ayah. Masa tu fikir tak nak ayah terkejut, nanti berlanggar dengan kereta lain pula. Saya sempat ingat baca surah Al-Ikhlas 3 kali, surah An-Nas 3 kali, dan masa tergetar-getar nak baca Al-Fatihah tu, saya tolehlah nak tinjau kaki tadi kat mana. Masa tu lah saya tengok 4 kaki tanpa badan
bergerak perlahan menuju ke arah bukit di tepi terowong Manora. Kaki je, badan mana? Adik saya tunjuk ke belakang kereta. Diorang kat van biru tu. Adik berbisik rapat di telinga. Saya toleh bergerak perlahan-lahan. Van biru masih di situ. Budak dua berwajah pucat, comot bermata hitam masih memerhatikan saya sampailah hilang dari pandangan. Masa tu rasa nak melompat di depan dah. Rasa meremang lain macam. Risau budak-budak tu tumpang bersandar tepi kereta kami pula. Sampai sekarang kalau lalu jalan tu mulut baik dan perangai cantik je. Siap berzikir. Okey, sekian. Itu saja daripada kisah yang disampaikan melalui terowong tersebut. So, tak tahulah akan keadaan ini. FJ tengok ni, sebenarnya FJ baca cerita ni pun macam pening juga sebab dia ada macam dialog. Sebab tu kalau kisah-kisah yang ada dialog ni sebenarnya FJ jarang baca kan dalam FJ punya vlog lah, sebab dia sukar untuk kita nak ekspresikan akan dialog tersebut. Selalunya FJ akan ambil cerita yang orang ceritakan direct je lah, yang tak ada dialog dan sebagainya. Tapi cerita ni dia ada dialog. Kadang-kadang FJ rasa baca cerita ni FJ macam tak berapa faham sangat keadaan tu lah. Okay, sebab dia kata mula-mula lah, sebelum masuk terowong tu, diorang daripada KL nak menuju ke utara. Jadi waktu tu raya kedua ni jam lah, jam. Maksudnya bukan kereta dia sahaja yang ada dekat atas jalan tu, kereta orang lain pun sama. Jadi waktu tengah jalan tu, adik dia ternampak lah akan dua orang budak ni dalam, tadi dia kata dalam 10 tahun ataupun berapa tahun dah tadi dia sebut, 10 tahun dan 7 tahun, iaitu sedang melintas jalan tersebut. Lepas tu bila dia pun tak cover, dia cakap macam merapu-rapu tadi kan, dia kata nampak hantu ke, tersampuk jin ke apa ke. Lepas tu situasi dia kata dia nampak dua pasang kaki pucat yang terawang-awang. AJ pun tak tahu keadaan dia macam mana. Dua pasang kaki pucat yang terawang-awang. AJ cuba untuk membayangkan penampakan tersebut, tapi situasi tu agak janggal lah kan. Okey, lepas tu bila dia takut macam tu, dia pun baca surah dan sebagainya. Dia nampak 4 kaki tanpa badan, maksudnya dua pasang kaki tadi lah, bergerak perlahan menuju ke arah bukit di tepi terowong Manora. Okey, baik, dia nampak dua kaki tersebut. Tadi dia nampak kaki tersebut terawang-awangan. Lepas tu dia nampak kaki tu menuju ke bukit. Okey, bolehlah nak imaginekan benda tu. Lepas tu kaki je, badan kat mana. Okey, lepas tu diorang kat van biru tu. Adik berbisik rapat di telinga. Tadi dia kata dia pergi tepi bukit. Lepas tu dia kata nampak budak tu dekat tepi van biru. Budak dua berwajah pucat, comot bermata hitam masih mematikan saya sampailah hilang dari pandangan. Yang ni je pelik. Tadi dia kata dia nampak kaki, tak ada badan kan, nampak pergi ke tepi bukit tu. Lepas tu tiba-tiba adik cakap ada dua orang budak dekat van biru yang sedang macam keadaan ada comot, lepas tu sedang memerhatikan. Tadi tak ada badan, tiba-tiba ada badan pula. Yang ni FJ macam cuba untuk imagine cerita ni macam mana keadaan tu berlaku. Yang tu FJ cakap FJ tak berapa faham sangat. Okey, lepas tu dia nampak lah budak tu dekat van tu. Dia kata kemungkinan budak tu mungkin van dia rosak dan kereta lain dah berjalan, van tu masih perlahan-lahan masih di situ lah. Okey, kemudian itu saja yang dia nampak, iaitu gangguan yang FJ kurang pasti sebenarnya gangguan yang macam mana diorang terima, ataupun sebenarnya itu adalah orang, memang betul mungkin van keluarga dia rosak. Sebab FJ punya pengalaman lah, FJ banyak kali lalu kat terowong Manora tu. Kalau kereta macam jam kat kawasan terowong Manora tu, memang akan ada orang yang berhenti di tepi jalan. Sebab kadang-kadang kalau kereta lama ke, van lama ke, diorang ni macam diorang akan stay kat tepi tu sebab takut panas. Okay, benda biasa kat terowong Manora ni. Sebab kenapa FJ cakap biasa? Satu, FJ memang selalu lalu jalan terowong Manora ni sebab FJ selalu balik ke JB waktu tengah malam. Maksudnya kadang-kadang FJ balik kampung yang FJ dekat JB. FJ bergerak daripada Alostar kadang-kadang pukul 8, pukul 9 sampai kat terowong Manora pun dah hampir malam lah, hampir ke tengah malam. Itu satu hal. Lepas tu FJ juga selalu balik raya. Kadang-kadang FJ raya ketiga ke apa ke, FJ balik semula ke Perak, lalu juga terowong Manora tu. So macam dia cakap lah, kadang-kadang jam dan sebagainya. Benda itu adalah situasi biasa yang FJ lalu. Tetapi lah kalau macam contoh lah, macam pengalaman FJ selalu balik tengah malam. FJ tak suka waktu siang sebab panas. Kalau jam, waktu siang kita balik jam, lepas tu panas, memang stres kita bawa kereta. Jadi FJ suka
waktu malam. Even kalau jam pada waktu malam pun dia rasa sejuk sikit lah, taklah rasa panas macam waktu siang. Itu AJ memang suka lah. Dan kalau keadaan jalan jam, korang akan nampak jalan dekat Lebuh Raya Utara Selatan tu sangatlah meriah. Walaupun mungkin tempat tersebut tempat seram ke apa ke, tapi bila main dengan jam memang jadi meriah lah. Dan benda tu agak mustahil lah untuk korang nampak sesuatu, iaitu situasi yang FJ rasakan lah. Okay? Kemudian yang kedua, ini adalah pengalaman sebenar FJ. Sebabnya FJ pernah lalu Terowong Manora tu 3 bulan berturut-turut pada waktu awal pagi sebelum subuh. Selalunya FJ naik motor dan FJ seorang-seorang berada di atas Terowong Manora tu, naik motor Wave 100. Ini adalah cerita benar. Kenapa jadi macam tu? Sebab masa awal-awal FJ dapat posting dekat kawasan Bagan Serai ni, waktu tu FJ masih menyewa dekat kawasan Ipoh lah, Hulu Kintar. Jadi tiba-tiba FJ pun pelik lah macam mana JPN dia punya perancangan ke apa ke. Kita orang tak tahu tau, FJ tak tahu FJ posting kat sekolah mana waktu tu. Jadi tiba-tiba pergi kat hotel yang dekat Ipoh tu, hotel apa, Heritage kalau tak silap. Dia panggil semua guru-guru yang nak posting kat situ, dia bagi taklimat. Lepas tu dia bagi sampul surat. Sampul surat tu ada sekolah yang kita nak kena bersekolah dekat situ lah. So apabila FJ tengok, keluarlah nama sekolah FJ. FJ tengok daerah dekat Bagan Serai. FJ awal-awal tu tak tahu Bagan Serai ni kat belah mana. Memang bela lah, kita tak pernah tengok maps. Dan rasanya FJ pernah pergi tapi FJ tak tahu Bagan Serai tu kat mana. Bila tengok-tengok maps, ya Allah, jauh betul dengan FJ punya rumah sewa tu. FJ duduk Ipoh, FJ kena pergi keesokan harinya dekat Bagan Serai. Korang bayangkan, dengan beritahu last minute dia, bila masa FJ nak cari rumah sewa, dia suruh esok pergi daftar diri kat sekolah terus mengajar. FJ waktu tu macam serius lah buat macam ni. Patut bagi tahu awal lah, seminggu ataupun 2 minggu kan, masa FJ punya batch lah. Tapi entah macam mana dah, dia suruh FJ pergi sekolah keesokan harinya. FJ pun waktu tu dah bela dah, mana nak cari rumah sewa. Tiba-tiba nak cari rumah sewa memang tak ada lah. Lagi satu, FJ ada isteri dan sebagainya kan. Jadi macam leceh lah benda tu. Jadi FJ ambil keputusan macam ni lah. FJ pergi juga sekolah, tapi FJ naik motor beral-alik daripada Ulu Kintar tu, lalu dekat Terowong Manora tu pada awal pagi lah. Dah tak ada option sebab gila nak cari rumah sewa tiba-tiba kan. Pergilah awal-awal pagi. Dalam tempoh 3 bulan FJ tak jumpa rumah sewa di sekitar kawasan Bagan Serai ni lah. Jadi FJ berulang-alik daripada Ipoh ke Bagan Serai selama 3 bulan. FJ ingat lagi tahun itu adalah tahun 2014, di mana keadaan jalan Terowong Manora tu tak ada lampu putih macam zaman sekarang. Kalau korang lalu sekarang dekat kawasan Terowong Manora tu, sekarang ni dia dah pasang lampu warna putih, lampu solar kot. Terang benderang jalan tu, memang elok lah, terang benderang. Masa FJ berulang-alik tu pada awal pagi, sumpah tak ada lampu jalan lagi. Waktu tu jalan tu masih gelap gelita lagi. Yang ada lampu dekat kawasan dalam Terowong Manora tu. Jadi FJ ni pagi-pagi setiap hari FJ akan bangun pukul 4.30 pagi untuk bersiap-siap dan sebagainya. Pukul 5 FJ akan bergerak menuju ke Bagan Serai daripada Ipoh, seorang-seorang naik motor. Jadi sepanjang 3 bulan tu, FJ pernah lah dengar akan cerita orang nampak Volkswagen kuning, ada motor yang tak ada pemandu, ada motor yang tak ada pedonggang, ada kereta misteri, ada motor tak ada kepala. FJ ada baca tau kisah-kisah tu. Tapi nak buat macam mana disebabkan kerja, jadi FJ pun pergilah berulang-alik. Selalunya FJ akan sampai dekat atas Terowong Manora tu dalam pukul 5.30 ataupun 5.40 macam tu lah. Kadang-kadang kan subuh lambat, kadang-kadang subuh pukul 6 suku dan sebagainya. AJ memang lalulah jalan atas tu sorang-sorang. Sebab waktu awal pagi kenderaan tak banyak. Macam orang macam berehat lah. Kalau ada lori pun jarang-jarang. Ada sekali tu AJ lalu, memang langsung tidak ada kenderaan sama sekali. AJ sorang je yang daripada awal masuk nak naik ke atas Terowong Manora tu sampai ke Sungai Perak. AJ sorang-sorang sahaja punya motor melalui kawasan tersebut. Okey, AJ ingat lagi lah situasi tu. Dan kadang-kadang ada waktu hujan lebat. Waktu AJ nak naik tu hujan lebat. Jadi waktu tu nak patah balik pun AJ rasa alang-alang pergi je lah sekolah kan, pakai baju hujan dan semua, redah waktu hujan lebat tu. Sebab AJ nak sampai ke sekolah sebelum pukul 7.30 pagi. Jadi AJ pun redah dan sebagainya. Lepas tu ada keadaan berkabus. Pernah sekali tu AJ pergi, mungkin baru lepas hujan tu, naik dekat atas dekat Terowong Manora tu. Lepas daripada Terowong Manora tu, dengan keadaan lampu jalan pun tak ada, gelap
gelap gelita, kabus sangat tebal. FJ rasa nampak macam 10 meter macam tu je dia punya kabus tu lah. 10 meter je pandangan. Dan FJ waktu tu memang bawa slow-slow sampai FJ terfikir, weh, aku dah masuk alam lain ni, sebab masa macam lain macam kabus ni kan. Sampai tahap macam tu. Tetapi kalau orang tanya FJ, ada tak gangguan yang FJ terima dekat sepanjang 3 bulan FJ lalu? Waktu tu jalan tu tak ada lampu jalan dan sebagainya kan. Ada lampu dekat dalam terowong tu saja. Ada tak gangguan yang FJ terima? Macam jumpa benda pelik-pelik ke apa ke? Sumpah demi Allah, FJ tak pernah lah jumpa apa benda yang pelik. Walaupun FJ seorang-seorang naik motor atas terowong Menora tu. Yang ini FJ boleh ceritakan. Tapi dia nak kata macam mana, FJ pun pergi dah di awal pagi sebelum subuh. FJ tak pastilah waktu tu memang hantu-hantu ataupun aktiviti dah kurang ke apa ke, tapi tak pernah lagi. Walaupun FJ banyak baca cerita tentang hantu-hantu dekat situ, kisah hantu, kisah seram dekat situ. Lepas tu memang kes dekat terowong Jelapang apa semua dekat kawasan tu, terowong Menora tu, memang banyak sangat kes kemalangan yang melibatkan makan nyawa lah kat situ. Tetapi FJ sendiri memang tak pernah mengalami situasi seram, cerita hantu ataupun apa-apa gangguan sepanjang FJ melalui jalan tersebut selama tempoh 3 bulan. Kalau tak silap FJ, lampu tu dipasang pada penghujung 2014 ataupun awal 2015. Kalau tak silap FJ lah, yang lampu kalau korang lalu kat terowong Menora tu dah terang benderang tu di penghujung tahun 2014. Dan FJ sempat lalu lagi jalan tu ulang-alik 3 bulan. FJ pergi, lepas tu balik kadang-kadang waktu petang dan sebagainya lah. Jadi pada pandangan FJ, kalau lah korang tanya FJ lah, ada tak perasaan seram pun? Perasaan seram pun tak ada sepanjang FJ lalu jalan tu. Cumanya memang lah, setiap kali FJ lalu dekat jalan tersebut, memang FJ akan baca doa berlindung, ayat kursi dan sebagainya sebelum FJ mula. Dan selalunya FJ akan mengucap siap-siap sebab takut kita kena langgar lori ke apa, mati ke apa ke. Kita mengucap siap-siap dan niat kita memang lillahi ta'ala. Jadi kemungkinan kita akan mati syahid lah kalau kita nak pergi mengajar orang dan sebagainya. Itu yang AJ sentiasa niatkan dalam hati lah. Tapi ada satu tempat tu memang AJ sendiri rasa dia macam AJ tak kata itu adalah gangguan. Ini AJ rasa setiap kali AJ lalu dekat kawasan tersebut, AJ rasa seperti AJ diperhatikan. Ini ada tempat dia, iaitu dekat selekoh nak belok ke Tol Kuala Kangsar. Kalau korang pasal selekoh nak belok ke Kuala Kangsar tu, dia ada macam flyover, lepas tu ada bukit tau. Dekat kawasan bukit tu, AJ cerita ni memang dekat kawasan bukit tu, memang AJ lalu pada waktu pagi kan, seorang-seorang kat jalan tu. Setiap kali lalu dekat situ, AJ rasa macam ada benda yang memerhatikan AJ daripada atas bukit tu. Tapi AJ memang kalau AJ rasa pelik ke, AJ suka tengok. AJ suka tengok tak ada benda ke yang tengok aku je kan. Tapi sepanjang AJ tengok tu, tak adalah AJ nampak ada perempuan ke apa ke yang AJ nampak pada ketika itu. Tapi memang AJ rasa setiap kali lalu, AJ rasa macam ada benda yang memerhatikan. Dan AJ rasa benda tu adalah macam pontianak ke perempuan ke macam tu lah. AJ rasa macam tu. Lepas tu AJ tengok tak ada pula kan. Bila kita tengok tak ada pula kat atas bukit tu. Tapi setiap kali lalu dekat kawasan tersebut, memang itu adalah hotspot yang AJ rasa memang ada benda yang memerhatikan lah pada waktu AJ ulang alik. Dia bukan dekat terowong Menora tu, tapi AJ rasa seram dekat simpang nak belok ke Seleko Kuala Kangsar tu. Ada kan dia macam dia tarah bukit kan, lepas tu ada flyover kan. AJ rasa macam ada benda kat atas tu setiap kali AJ lalu. Bukannya sekali atau 2 kali tau. Setiap kali AJ lalu kat kawasan tersebut, memang AJ rasakan seperti ada benda duk tengok aku seorang-seorang naik motor macam tu lah. Itu je lah kalau korang tanya pengalaman seram AJ sepanjang 3 bulan AJ ulang alik dekat atas terowong Menora tu. AJ bukan nak cakap belagak ke, bukan nak cakap AJ hebat ke apa, bukan. Ini adalah pengalaman yang AJ terpaksa lalui. Sebab waktu tu AJ tak jumpa rumah sewa. Lepas 3 bulan lepas AJ mengajar tu, barulah AJ jumpa rumah sewa dekat kawasan sekitar Bagan Serai lah. Itu pun atas dasar kenalan yang bagi tahu ada rumah dia nak disewa. Kalau orang lain, orang luar, dia kata dia tak bagi. Tapi sebabkan FJ ni dia tengok ulang alik, korang bayangkan sekali jalan tu one way tu 100 km, naik motor wave 400 lalu dekat atas terowong Menora, lalu gunung apa semua, kadang-kadang berhujan apa semua kan. Itulah realiti sebenar yang FJ nak ceritakan. Sebab tu FJ nak cerita juga tentang tajuk terowong Menora ni. FJ nak tengok cerita dia, apa gangguan yang dia alami. Sebab FJ rasa macam entah sepanjang FJ lalu, FJ rasa puluhkan. Tapi memang FJ cakap kawasan tersebut memang makan nyawa lah. Tapi kalau korang tanya, AJ kenapa kejadian seram yang bukan kejadian seram, kejadian kemalangan maut selalu berlaku kat situ. Kalau korang tanya FJ, berkemungkinan besar adalah masalah brake failure lah. Maksudnya masalah brake yang selalunya kemalangan kat situ bila orang turun daripada kawasan bukit tu, kawasan gaung tu, jalan tu, contohnya lori ke ataupun bas ke, masalah brake mereka tak berfungsi. Jadi waktu diorang turun tu, diorang melunsur laju lalu langgar kereta-kereta yang ada kat situ. Jadi kalau tanya pandangan FJ, agak jarang lah kalau orang kata nampak clear
terlibat ke sebab aksiden ke apa, tak. Dia memang kawasan jalan tu kawasan turun gaung tau. Jadi kalau korang tak biasa, orang yang tak biasa ataupun first time lalu ke apa ke, dia memang kereta boleh kereta boleh terbabas, satu hal. Satu lagi, kalau berlaku masalah brake akan menyebabkan kemalangan yang teruk lah, kalau korang tanya pendapat FJ. Tapi sekarang ni bila dia dah pasang lampu tu, lampu putih tu, dan sekarang ni dia rasa jalan dia pun telah diperbaiki dan diperbesarkan dan sebagainya. Dulu FJ lalu boleh tahan juga teruk jalan tu berlubang-lubang kan. Dia dah diperbaiki jalan tersebut. Dah kurang dah berlaku kes kematian dekat kawasan Terowong Menora tu lah yang FJ dapati. Dan sekarang ni tol Jelapang tu pun telah dia dah buat baru. Dulu ada tol Jelapang kat situ, korang kena berhenti kat situ. Selalu kemalangan melibatkan tol Jelapang tu. Tapi sekarang dia dah ada jalan terus je, korang tak payah lalu tol lah. Maksudnya siapa nak keluar ke Ipoh, dia ada plaza tol lain. Jadi siapa nak ke KL, dia direct terus. Pun bila dia buat pembaharuan dekat jalan tersebut, dah banyak lah kes-kes kemalangan maut apa semua dapat dikurangkan. Sejak tambah ada lampu putih tu, memang kurang lah kemalangan berlaku kat situ. Tapi selalu kereta rosak lah kat situ bila naik bukit kan. Kereta lama kadang-kadang dia panas lah apa, itu je selalu nampak lah. So tak adalah gangguan yang AJ terima. Tapi berdasarkan cerita ni, AJ terima saja. Kot dia orang ni ada macam kelebihan, boleh nampak sesuatu ke kan. Itu kadang-kadang cerita seram ni kita kena nilai dari sudut tu juga. Kemungkinan dia orang ni boleh nampak sesuatu dan sebagainya. Jadi mungkin apa yang dia nampak tu adalah bukannya orang biasa nampak. Mungkin dia ada kelebihan diri dia sendiri nampak benda-benda yang macam tu lah. So AJ ingat, kalau tanya AJ pun, AJ tak mengiyakan, tak menidakkan cerita ni. Tapi AJ rasa kalau ikut pendapat AJ, itulah mungkin dia sendiri ada, mungkin boleh nampak sesuatu. Macam itulah keadaan dia, okay? Jadi AJ ingat, cerita tentang Terowong Menora ni, itulah pengalaman yang AJ nak ceritakan. Kalau korang ada cerita mengenai jalan Terowong Menora ni, korang boleh komen kat bawah. Sebab AJ lalu ni, pengalaman AJ tahun 2014. Kemungkinan cerita-cerita yang zaman dulu dan sebagainya mungkin ada. Mungkin kisah yang orang cerita nampak kereta wak segeng kuning, motor tak ada kepala apa semua tu, mungkin betul. Sebab AJ baca cerita-cerita tersebut pun pada sebelum tahun 2014. Sekarang ni dah jarang lah. AJ rasa jarang lah melibatkan kisah seram lagi. Dah jarang kita dengar kat Terowong Menora tu. AJ ingat dah tak ada sangat dah kot. Tapi zaman yang dia baca cerita-cerita seram tu adalah kejadian tu berlaku sebelum tahun 2014. Kalau korang ada cerita yang menarik tentang kisah seram yang betul-betul korang alami dekat jalan Terowong Menora ni, korang boleh kongsikan kepada kawan-kawan kita semua. AJ pun nak baca juga akan pengalaman korang kalau lalu jalan tersebut yang pernah terima gangguan. AJ nak baca sangat-sangat lah. Mana nak tahu benda tu maybe memang betul pada zaman dulu, zaman sekarang dah tak apa-apa ada ke apa ke. Kita boleh share kepada kawan-kawan kita, dan kawan-kawan kita semua akan mendapat manfaat lah daripada video tersebut. Okay? Jadi video ini sampai di sini saja untuk konten kali ini. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ni, dan nantikan video react seram yang seterusnya. Okay? Assalamualaikum, selamat malam dan jumpa lagi. Bye.